Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Thabit Sahl bin Hunayf wa huwa badriyun radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ada Allah ta'ala ash-shahadata bi sidqin ballaghahu Allah manazil ash-shuhada wa imma ta'ala firashih, rawahu Muslim. Maksudnya dari Abi Thabit, namanya Sahal bin Hunayf, dia termasuk di kalangan ahli Badar radhiyallahu anhu. Ahli Badar ialah mereka yang bersama dalam peperangan Badar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang berjumlah 313 orang yang disebut oleh firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, ya ahla badrin i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai ahli Badar, buatlah apa-apa yang kamu nak buat, sesungguhnya aku mengampunkan dosa-dosa kamu. Allah Ta'ala memberi jaminan bahawa dosa-dosa yang dibuat oleh ahli Badar, mereka yang hadir dalam perang Badar ketika Islam dalam keadaan lemah, Islam dalam keadaan hina, Islam dalam keadaan dipandang rendah, mereka berjuang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah mereka hanya 313 orang. Mereka ini diberi kemuliaan oleh Allah, diampunkan segala dosanya. Yang meriwayatkan hadis ini Abi Thabit Sahal bin Hunayf, termasuk di kalangan ahli Badar. Bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang minta kepada Allah Ta'ala mati syahid dengan niat yang benar, nascaya Allah menyampaikannya kepada martabat-martabat orang yang mati syahid, sekalipun dia mati di atas hamparannya. Hadis riwayat Muslim. Apa yang mati syahid? Mati syahid ialah orang yang berjuang untuk menegakkan agama Allah Ta'ala, meninggikan agama Allah dengan harta dia, dengan tenaga dia, dengan jiwa raga dia, dengan segala nikmat yang diberi oleh Allah. Tiba-tiba mati di medan perjuangan, maka Allah beri kepadanya kelebihan mati syahid. Di mana mati syahid ini dikurniakan kelebihan-kelebihan di hari akhirat. Di antaranya orang yang mencapai martabat syahid boleh memberi syafaat kepada 70 orang keluarganya yang masuk neraka. Ini kelebihan orang-orang yang mati syahid. Pernah ditanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yuqatilu lil maghnami, ar-rajulu yuqatilu ammiyatan, war-rajulu yuqatilu liyura makanuh tam'an fi sabilillah. Ada orang yang berjuang supaya nak tunjuk kepada orang, supaya orang kata dia berani. Ada orang yang berjuang kerana kaum, kerana puak, kerana keluarga, kerana bangsa. Ada orang yang berjuang kerana mempertahankan kepentingan-kepentingan duniawi. Siapakah yang berjuang untuk menegakkan agama Allah? Jawab Rasulullah SAW, alladhi yuqatilu litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Orang yang berjuang supaya kalimah Allah itu tinggi. Kalimah Allah itu tinggi. Apa dia kalimah Allah? Iaitulah la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Menegakkan syariat Allah, menegakkan hukumnya, yang ditafsirkan oleh firman Allah Ta'ala,
huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Tuhan yang telah mengutuskan rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan petunjuk dan agama yang benar, iaitulah agama Islam, untuk memenangkan agama ini, menzahirkannya, meninggikannya, sehingga mengatasi segala agama-agama dan ajaran-ajaran yang lain, walau dibenci oleh orang musyrikin, supaya syariat Islam tinggi. Kalau ada syariat Islam dulu, syariat Islam hendak, syariat yang lain hendaklah direndahkan. Halal dan haram, hukum Allah dulu, hukum yang lain hendaklah ditinggalkan. Itu makna meninggikan syariat Allah. Itu makna meninggikan syariat Allah. Siapa peringkat itu? Orang berjuang untuk inilah dinamakan jihad fi sabilillah. Dengan harta dia, dengan tenaga dia, dengan fikiran dia, dengan nyawa dia, dengan segala nikmat yang diberi oleh Allah. Kalau dia mati dalam perjuangan itu, maka dia dapat kelebihan syahid. Dan di sana ada orang yang berniat untuk mati di medan perjuangan. Niat dia sungguh, bukan niat saja, niat sungguh, bukan niat main-main, bukan angan-angan yang kosong. Niat sungguh. Tiba-tiba dia mati di rumah. Mati di rumah, mati di atas hamparan. Maka Allah memberi kepadanya kelebihan orang-orang yang mati syahid. Di sini menunjukkan perlunya niat yang benar, bukan niat yang bohong. Niat yang benar saja. Niat yang bohong diketahui oleh Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala mengetahui apa yang zahir dan apa yang tersembunyi. Hadis yang berikut, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza nabiyyun minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim faqala liqaumihi la yatba'uni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma yabni biha ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر أولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا فأحل الله لنا متفق عليه. Maksudnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berperang oleh seorang nabi di kalangan nabi-nabi, yakni nabi-nabi zaman dahulu, salawatullahi wassalamu alaihim. Lalu nabi itu berkata kepada kaumnya, tidak boleh mengikut aku oleh orang yang memiliki kemaluan perempuan, yakni yang baru kahwin, dalam keadaan dia belum lagi bersama dengan istrinya. Tidak boleh bersama dengan aku seorang yang telah membina rumah belum lagi letakkan atapnya,
tidak boleh bersama dengan aku seorang yang membeli kambing atau membeli unta. Unta-unta dalam keadaan dia menunggu anak-anak kambing dan unta itu yang sedang mengandung. Lalu Nabi itu berperang sehingga menghampiri sebuah kampung. Menghampiri sebuah kampung yang menjadi sasaran peperangannya di waktu asar atau hampir waktu asar. Lalu Nabi itu berkata kepada matahari, sesungguhnya kamu, yakni wahai matahari, diperintah oleh Allah, dan aku juga diperintah oleh Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, tahankanlah dia. Tahankanlah dia, tahankan matahari ini, jangan jatuh lagi. Lalu ditahankan matahari sehingga Allah memberi kemenangan kepadanya. Lalu dia mengumpulkan harta-harta rampasan perang. Tiba-tiba datang api untuk memakannya dan tidak jadi memakannya. Lalu Nabi itu bersabda, sesungguhnya ada di kalangan kamu orang yang khianat, yang menyembunyikan harta rampasan. Hendaklah berbai'ah kepada aku setiap orang kabilah mewakili seorangnya. Lalu salah seorang daripada lelaki yang berbai'ah itu melekat tangannya pada tangan Nabi itu. Lalu Nabi itu bersabda, ada kalangan kamu yang menipu, yang khianat. Hendaklah berbai'ah kepada aku anggota-anggota kabilah kamu. Lalu melekat padanya tangan 2 orang atau 3 orang kepada tangan Nabi itu. Lalu Nabi itu bersabda, kamu telah melakukan khianat. Lalu mereka membawa emas sebesar kepala lembu yang disembunyikan, lalu diletakkan bersama dengan harta rampasan yang lain. Maka api itu pun memakannya. Maka tidak halal harta rampasan perang kepada seseorang pun di kalangan umat sebelum kita. Kemudian Allah menghalalkan harta-harta rampasan kepada kita kerana melihat kelemahan kita, lalu dihalalkan kepada kita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini berkait dengan niat yang benar, dengan membawa kisah Nabi zaman dahulu. Ulama hadis mengatakan Nabi ini ialah Yusha bin Nun alaihi salam, iaitulah pemuda yang menjadi pengiring kepada Nabi Musa alaihi salam. Yusha bin Nun, dalam kisah yang terkenal dalam suratul Kahfi, apabila Nabi Musa alaihi salam ditanya siapa yang lebih alim daripada dia, Nabi Musa tak jawab. Jawablah Allahu a'lam, tak jawab. Mengikut satu riwayat, Nabi Musa kata, aku tak tahulah orang lebih alim pada aku. Lalu Allah Ta'ala kata, wahai Musa, mungkin belajar lagi. Ada seorang yang dia tahu apa yang mu tak tahu, dia belajar dengan dia. Ada benda yang mu tahu, mu tak tahu, dia tahu. Belajar dengan dia, mu cari dia di tempat pertemuan 2 laut. Bawa ikan kering, ikan buah garang, buat bekal, mu sapa di tempat pertemuan 2 laut, di mana ikan itu melompat, jatuh, di situlah mu bertemu dengan dia. Lalu Nabi Musa membawa pemuda Yusha bin Nun, iaitulah Nabi yang dimaksudkan di dalam hadis ini, Yusha bin Nun alaihi salam, dalam kisah yang terkenal. Lalu Nabi Musa berjalan dengan Yusha bin Nun, berjalan dalam perjalanan yang jauh. Nabi Musa kata, aku tidak akan berhenti walaupun perjalanan beberapa bulan, beberapa tahun, walaupun beberapa tahun lagi tak temu orang tu, aku nak tak berhenti. Nabi Musa kata,
Kerana menganggap kesalahannya, mengatakan dia tahu. Ada juga benda yang dia tidak tahu. Lalu Allah Ta'ala temukan dia dengan Nabi Khadir. Khadir ialah seorang Nabi yang tidak Rasul. Mengikut satu riwayat, Khadir ialah seorang wali. Khadir, bukan Khaidir. Orang Melayu kata Khaidir. Orang Melayu kata, hak tua kata Khaibir lagi tak betul. Khadir, nama dia betul, Al-Khadir. Dalam kisah disebut dalam Quran. Berjalanlah Nabi Musa dengan Yusha yang disebut di dalam hadis ini. Kisah dalam suratul Kahfi. Siapa di satu tempat, Nabi tak tahu, Nabi Musa tak tahu itu pertemuan dua laut. Dia tak tahu di situ. Lalu berhenti di batu yang besar. Nabi Musa terlena di situ. Pemuda tadi jaga Nabi Musa. Tiba-tiba ikan kering dalam jabir melompat. Ikan kering hak mampu melompat. Dia dalam air. Terkejut pemuda tadi. Lalu Nabi Musa bangun. Derah. Dia pun ikut siapa tengah jalan lapar perut. Nabi Musa kata, kita ni lapar waktu bik lapar tadi. Bekal tadi saya tak teringat. Syaitan melupakan saya nak beritahu. Ikan dalam jabir, ikan kering bergarang tadi melompat, lari dalam air. Heran saya. Musa kata, itulah tempat yang aku nak pergi. Di situ. Lalu Musa dengan Yusha berjalan, dengan segera berjalan, ikut tapak kaki di atas pasir tempat dia berjalan tadi. Siapa di situ melihat seorang hamba Allah yang berselimut dengan pakaiannya. Nabi Musa memberi salam. Salam dalam bahasa Ibrani. Salam. Khadir menjawab salam. Nabi Musa kata, aku Musa bin Imran. Musa bin Imran. Sudah tentulah Khadir kenal dia Musa bin Imran. Rasul. Musa kata, aku nak belajar denganmu. Apa-apa ilmu yang Allah beri padamu yang tak ada pada aku. Khadir kata, mu tak boleh. Aku nak ikutmu, nak belajar denganmu. Nabi Musa kata, Khadir kata, innaka lam tastati'a ma'ayya sabra. Disebut dalam Quran. Mu tidak mampu ikut aku, mu tak sabar. Mu ikut aku, mu tak sabar. Kerana apa yang aku tahu ni mu tak tahu. Ini rahsia Allah yang Allah beri pada aku yang mu tak tahu. Musa kata, insya-Allah. InsyaAllah. Barulah sebut insyaAllah. Tadi dah sebut Allahu a'lam. InsyaAllah aku akan sabar. Aku berjanji tak mau tanya. Kalau tak mau tanya, tak apa. Syaratnya jangan tanya. Apa aku buat jangan tanya. Mu ikut aku boleh. Aku buat jangan tanya apa. Mu tak sabar, aku percaya mu tak sabar. Sabar, Nabi Musa kata, insyaAllah aku sabar. Syarat dia aku buat apa pun jangan tanya. Lalu Yusha ditinggalkan. Yusha ni ditinggalkan. Musa pun berjalan dengan Khadir naik atas kapal. Siapa tengah laut dia cabut papang kapal. Cabut pula dekat dengan air. Nyongnya tengah jalan nak cabut. Sudah kerja tergelang kapal. Musa kata, mu nak cabut latar ni tergelang habis orang. Tergelang. Tadi janji dah jangan tanya. Aku buat apa jangan tanya. Musa kata, apalah, sekali ni aku tak mau tanya dah. Lalu sengaja dia cabut latar dekat dengan air. Lalu jalan, siapa tepi patah berjalan. Jalan temu, ada budak tengah main. Dia pegang kepala, dia cabut kepala. Mu dibunuh budak. Budak dia tak ada dosa apa-apa. Tadi janji jangan tanya, mu tanya juga. Musa kata, insya-Allah aku tak mau tanya dah. Kalau aku tanya sekalian ni aku tak boleh ikutmu, Nabi Musa kata. Lalu berjalan. Jalan siapa di satu bandar, perut lapar. Piti tak ada pula. Tahu tu tanya ada dak, kami ni lapar. Sanggup nak minta makanan. Di mana bandar tu kedekut, semua kedekut belaka. Tak ada siapa yang nak menjadikan tetamu dua orang yang lapar ni. Tiba-tiba temu dinding hak condong. Dia tolong baiki dinding tu. Tolong baiki akak molek.
Lalu Musa kata, kalau minta upah molek juga. Tengah piti tak ada, lapar perut pula. Minta upah. Ini hadza firaqu baini wa bainak. Ini perpisahan antara kita berdua. Tak boleh kawan dengan aku dah. Aku nak cerita kamu apa yang aku buat. Yang pertama, kapal yang aku cabut latar dia tadi, kapal ni kepunyaan orang miskin. Kepunyaan orang-orang miskin. Kapal ni akan lalu di sebuah negeri yang raja dia zalim, akan merampas mana-mana kapal yang molek. Lalu aku rosakkan kapal ini kerana nak selamatkan kapal orang miskin ini. Adapun budak yang aku bunuh tadi, budak ni kedua ayah dia orang yang saleh, orang yang baik. Budak ni mengikut qada dan qadar Allah. Budak ni jahat dan kafir, merosakkan ayah dia sendiri. Lalu aku bunuh dia supaya Allah Ta'ala lahirkan anak yang lain yang soleh. Adapun dinding yang condong tadi, di bawah itu ada perbendaharaan. Mengikut satu riwayat, pembendaharaan ilmu. Satu riwayat kata pembendaharaan harta. Di bawah tu kepunyaan dua orang anak yatim. Ayahnya seorang yang saleh. Aku betulkan dinding kerana Allah nak jadikan harta ni selamat, sehingga dua anak yatim ni siapa umur boleh ambil harta ni. Aku buat ni bukan dengan aku, ini adalah dengan arahan daripada Allah Ta'ala, kata Nabi Khadir. Itulah maknanya ada perkara yang ada dalam ilmu Allah yang kita tak tahu. Pemuda Musa pun balik semula berjumpa dengan Yusha' bin Nun. Jadi Yusha' ni ikut Nabi Musa, sehinggalah kisah Allah Ta'ala menyelamatkan Bani Israel daripada serangan Fir'aun. Fir'aun dan bala tenteranya ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Sebaik saja mereka selamat, mereka mendapat kemenangan. Setelah beberapa lama, Allah Ta'ala perintah Nabi Musa dan pengikutnya masuk ke Palestin untuk berjihad menentang kaum Jabbarin. Palestin ialah negeri yang dibuka oleh Nabi Ibrahim AS, bapa kepada Nabi-Nabi, termasuk bapa kepada Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Muhammad SAW, Nabi-Nabi Bani Israel dan Nabi akhir zaman. Allah Ta'ala suruh Nabi Musa bawa Bani Israel berjihad, bebaskan Palestin daripada kaum Jabbarin. Tiba-tiba Bani Israel kata, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa dan Harun, pergilah mu berdua, kami tak mau pergi. Mu berperang dengan Tuhan lah, mu berjuang dengan Tuhan, kami tak mau pergi. Nabi Musa sangat sedih. Baru lagi Allah Ta'ala tolong Fir'aun dan bala tentera dibinasakan. Siapa hati mereka tak mau berjuang ikut perintah Allah Ta'ala. Inilah Bani Israel. Lalu Allah menyesatkan mereka selama 40 tahun. Yatihuna fil ard, sesak di bumi selama 40 tahun di padang pasir, sehingga Nabi Harun mati, Nabi Musa mati. Selama 40 tahun puak-puak yang penakut mati. Puak-puak yang dilahirkan di masa itu umur 40 tahun, dipimpin oleh Yusha' bin Nun alaihi salam. Dalam kisah ini, sebelum masuk berperang, Yusha' kata, orang yang nak ikut aku ni kena orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas berjihad kerana Allah Ta'ala. Oleh kerana itu tak boleh ikut orang yang baru kahwin. Orang baru kahwin tak temu dengan bini dia lagi, tak boleh ikut aku. Kalau ikut aku nanti teringat ke bini, tak boleh. Tak boleh ikut aku orang yang sedang buat rumah, atap tak sudah lagi, teringat ke rumah tak sudah, tak boleh. Tak boleh ikut aku orang yang para kambing dengan unta. Dia beli kambing, dia mengandung buting, unta buting, tunggu dok teringat ke kambing dengan unta nak beranak. Tak boleh. Dengan makna orang yang sanggup bersama dengan aku mestilah orang yang ikhlas. Ikhlas kerana Allah Ta'ala, ikut perintah Allah Ta'ala dengan hati yang ikhlas, orang yang benar. Lalu Nabi ini pun, Yusha' memimpin bala tentera berperang dengan kaum Jabbarin. Berperang-perang sehingga masuk waktu asar. Tari nak jatuh. Zaman dulu tak ada spotlight.
spotlight tak ada, lapu-lapu zaman learning tak ada, teropong untuk nak tengok malam tak ada, sebagaimana teknologi sekarang. Bila masuk waktu malam dah boleh perang lagi. Lalu Yusha' bin Nun berkata, wahai matahari, aku ikut perintah Allah, mu juga ikut perintah Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, tahankan matahari ini. Lalu Allah Ta'ala tahankan perjalanan bumi, pusingan dia, dan matahari tak berjalan. Sehinggalah Yusha' dan bala tenteranya mengalahkan kaum Jabarin dan masuk ke Palestin mengikut syariat Nabi-Nabi zaman dulu. Harta orang kafir yang dirampas tak boleh ambil, hendaklah dikumpulkan di satu tempat. Allah Ta'ala menurunkan api dari langit. Api itu akan memakan semua harta itu jadi abu. Setelah harta dikumpul, api turun, api duduk muslim dalam makan, harta rampasan perang. Lalu Yusha' berkata, ini ada khianat. Di kalangan kamu ni ada khianat. Orang yang susuk, yang menyembunyikan harta rampasan perang. Lalu Yusha' kata, tiap-tiap orang ketua bersalam dengan aku, berbaiat. Lalu ketua pasukan, ketua kabilah bersalam. Bani Israel ada 12 kabilah dia. Bersalam, ketua yang anak buah dia menipu, lekat tangan pada Yusha'. Yusha' kata, dalam anak buah ni ada khianat. Lalu dipanggil tiap-tiap orang anggota dia bersalam dengan Yusha'. Zaman dulu Allah Ta'ala tunjuk selalu. Bersalam ada 2 atau 3 orang lekat tangan. Ini kamu ni khianat. Lalu mereka membawa emas sebesar pada lembu emas. Berapa juta harga tak tahulah. Besar pada lembu emas. Besar, dia sembunyikan. Lalu emas tu dibawa, letak tempat rampasan perang, barulah api memakan semuanya. Jadi abu habis, licin. Ini syariat Nabi zaman dulu. Adapun syariat kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghanimah hendaklah dibahagi. Dibahagi kepada 5 bahagi. Iaitulah 4 bahagi untuk bala tentera, 1 bahagian untuk negara, untuk menguruskan. Itu mengikut syariat Islam. Ghanimah, harta yang dialih. Harta yang tak dialih hendaklah dibahagi dengan hukum yang lain. Hadis yang berikut. An Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in kadaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima muttafaqun alaih. Dari Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 yang berjual beli boleh pilih selagi tidak berpisah. Jika sekiranya keduanya benar dan berterus terang, diberkati keduanya dalam jual beli keduanya. Jika keduanya berbohong dan menyembunyi, dihapuskan berkat jual beli keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ni menunjukkan bahawa dalam jual beli ada khiyar. Yakni khiyar boleh pilih. Disebutnya khiyar majlis dan khiyar syarat. Khiyar majlis ni ialah dalam majlis tu kita akak-akak jual beli, tiba-tiba tengok barang tu tak molek, nak batal jual beli, boleh. Akak-akak jual beli, tiba-tiba dia dapati ada benda yang kita rasa tak puas hati, boleh batal jual beli dalam majlis. Ini ikut hukum jual beli dalam Islam. Setelah kita akak jual beli dalam majlis tu, kita boleh batal, tak jadi salah. Ataupun khiyar syarat, dia beri tempoh dalam masa sekian-sekian masa. Kalau barang tu ada rosak, boleh pulang balik. Ini ada dalam syariat Islam. Malangnya kita dah ngaji bab jual beli, belajar bab mayang, ngaji dengan puasa je, bab jual beli dah ngaji. Padahal ada hukum Islam dalam bab jual beli.
Ini kita tak belajar. Melana menipu. Yang jadi masalahnya orang kafir belajar. Orang kafir belajar daripada Islam, tapi tak masuk Islam. Kita orang Islam tak belajar bab jual beli kita sendiri. Artinya jual beli boleh pilih sama ada majlis akad ataupun pilih dengan syarat yang kita tetapkan. Nabi kata, selagi dua yang berjual beli dalam keadaan benar. Benar jual beli ini. Orang yang menjual tidak menipu. Berterus terang. Kalau barang ada cacat, beritahu ada cacat barang ni. Barang ni ada kelemahan, beritahu ada kelemahannya. Ini adab jual beli dalam Islam. Nak beli, beli. Tak mau beli, sudah. Jangan sembunyikan kecacatan. Kecacatan barang tu tak cerita ke orang beli. Ini menipu. Ini menipu. Orang yang beli begitu juga. Ada kelemahan dia. Kemungkinan. Kelemahan-kelemahan dia. Beritahu kelemahan-kelemahan dia dalam bab orang membeli. Dia kena terus terang juga. Dua-dua pihak. Kalau dua-dua pihak ni benar pada niatnya, benar pada cakapnya, benar pada jual belinya, dia berkati oleh Allah Ta'ala. Kalau sekiranya orang yang menjual dan membeli ni dua-dua tu menipu belaka, dua-dua ni auta belaka. Contohnya orang yang membeli, niat dah tak mau bayar, niat dah tak mau bayar habis, ada dah dalam niat dia tu, bayar separuh, patut tak ada bayar sampai bila-bila. Contohnya memang ada zaman ni, ada dah niat tu. Celaka orang yang membeli ni, celaka. Jangan ingat dia cerdik, celaka sampai kubur, sebab dalam kubur celaka dia, tak bayar hutang orang, celaka. Dia dah niat dah, dia niat nak jahat daripada awal, maka tidak diberkati oleh Allah. Orang yang menjual kalau menipu tak diberkati, orang membeli kalau menipu tak diberkati oleh Allah Ta'ala. Di sini disuruh kita benar di dalam niat, jangan menipu di dalam niat, dalam menipu dalam jual beli. Dalam hadis yang lain sabda Nabi SAW, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah Ta'ala memberi rahmat kepada orang yang menjual, yang membeli, yang mengendalikan urusan dalam keadaan bertimbang rasa antara satu sama lain, mendapat rahmat Allah Ta'ala. Orang yang menjual ada timbang rasa, orang yang beli ada timbang rasa, orang yang mengendalikan urusan, jadi hakim, jadi ketua pejabat, jadi pengurus, jadi apa saja, timbang rasa terhadap orang ini diberi rahmat oleh Allah Ta'ala, dapat rahmat. Kalau orang jual beli, dapat berkat. Kalau sekiranya kita menyembunyikan pembohongan kita, menyembunyikan kejahatan kita, niat nak menipu dah, ataupun memang tipu yang disembunyikan, bolehlah barang tu, celaka jawab dia, tak ada berkat dalam kehidupan kita. Beri makan anak isteri kita pula, beri makan keluarga kita pula, tak ada keberkatan, tak ada kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam.